Okey, Assalamualaikum. Okey, kita nak sambung lagi part kedua untuk subtopik pembiasan gelombang. Jadi kamu sudah pun mempelajari apakah yang akan jadi apabila gelombang ni dia melalui air di kawasan yang cetek, kemudian dia pergi ke dalam. Kalau yang dalam pergi ke cetek, macam mana, apa yang akan berlaku kepada dia punya panjang gelombang dan juga dia punya frekuensi, dia punya laju gelombang, apa yang akan berlaku. Jadi seperti mana yang kita telah pun pelajari pada minggu lepas, kita ketahui bahawa apabila sesuatu gelombang telah melalui daripada air yang cetek, dalam ke cetek, panjang gelombangnya akan berkurang daripada dalam pergi ke cetek, kan? Daripada dalam pergi ke cetek, kita akan dapati bahawa panjang gelombangnya akan berkurang, kan? Kemudian selain daripada itu, frekuensinya tak berubah, kan? Ini dalam ke cetek, dalam ke cetek, ini kawasan dalam, ini kawasan cetek. Apa yang kita akan dapati bahawa frekuensi dia tak berubah, tapi dia punya panjang gelombang dia akan semakin berkurang. Panjang gelombang dia semakin berkurang, laju gelombang pun semakin berkurang. Jadi dan juga arah perambatan dia akan mendekati garis normal. Jadi kita akan dapati dia punya arah perambatan dia ni semakin menghampiri dengan garis yang biru ni. Ya, garis biru ni adalah garis normal. Ini garis normal. Jadi bila mana kita nak lukis, itu yang penting. Yang penting sekarang ni kamu boleh melukis. Macam mana nak lukis, kan? Macam mana nak lukis. Jadi yang paling penting sekali, bila mana kamu nak lukis, apabila dalam ke cetek ni, macam mana nak lukis gelombang dia, kamu kena tahu ciri-cirinya. Ciri-ciri gelombang yang terhasil apabila melalui kawasan dalam ke cetek. Apa dia punya efek dia, apa yang bertambah, apa yang berkurang. Yang bertambah adalah kamu senang nak ingat macam ni je. Kalau dalam ke cetek, biasanya banyak yang berkurang, kan? Dalam ke cetek banyak yang akan berkurang. Yang berkurang apa dia? Yang pertama sekali, panjang gelombang dia akan berkurang. Panjang gelombang akan berkurang, kan? Sebab itulah kamu tengok, ni jarak antara dua cahaya ni, yang kamu nampak yang jelas ni, kan? Dua garis yang bercahaya ni, kan? Mana kamu tengok dia punya panjang dia, jarak antara dua ni kan, ni dengan ni lebih jarak berbanding yang sebelah cetek ni. Lepas cetek ni dia punya jarak antara cahaya-cahaya ni semakin dekat. Jadi ini sebenarnya jarak antara dua cahaya ni, antara garis cahaya ni, sebenarnya tu adalah panjang gelombang. Jadi bila mana kamu nak lukis, bila mana dia melalui kawasan cetek ni, kamu kena nanti rapatkan dia, kan? Rapatkan dia punya garis yang bercahaya ni, kan? Jadikan dia semakin rapat. Sebab apa? Sebab yang ni sebenarnya jarak antara dua garis cahaya ni, dia adalah mewakili panjang gelombang. Jadi bila mana dalam ke cetek, senang nak ingat ialah dia semakin berkurang, panjang gelombangnya semakin kurang. Jadi kamu kena lukis semakin rapat. Dari segi frekuensi tak berubah, tapi laju gelombang akan semakin berkurang. Okey, jadi bila mana laju gelombang semakin berkurang, anak panah ni kamu kena ingat, yang ni, yang perambatan dia semakin menghampiri kepada garis normal. Dia semakin menghampiri ke garis normal. Sebab apa? Sebab laju dia semakin berkurang. Okey, dibias mendekati garis normal, itu arah perambatan. Perambatan dia yang ni semakin mendekati garis normal. Okey, itu. Jadi kamu kena ingat macam tu. Bila mana dalam ke cetek banyak yang kurang,
Dalam kecetik banyak yang kurang. Cara nak ingat. Okey, apa jadi kalau cetik ke dalam? Banyak yang bertambah, kan? Senang nak ingat. Cetik ke dalam, maka banyaklah yang bertambah, kan? Cetik ke dalam, banyak yang bertambah. Macam tu, senang nak ingat. Okey, sebab apa kamu tengok ini garis antara dua garis yang bercahaya ni. Garis antara dua yang bercahaya sini ke sini itulah panjang gelombang. Bila mana dia melalui ke arah yang dalam, semakin bertambah. Bertambah apa? Bertambah dia punya panjang gelombang. Kamu tengok jarak antara dua garis bercahaya itu semakin panjang. Jadi semakin bertambahlah dia punya panjang gelombang. Jadi apa lagi yang bertambah? Laju dia bertambah. Laju dia bertambah. Laju gelombang tu semakin bertambah. Sebab itulah dia punya, disebabkan dia laju itulah, maka dia punya pembiasan dia tu, okey, dia punya arah perambatan tu semakin menjauhi daripada garis normal. Sebab dia semakin laju lah, kan. Okey, dan dibiaskan jauh daripada garis normal. Itu arah perambatan dia. Jadi kamu kena ingat, semakin ke arah cetik makin berkurang, kan. Semakin ke dalam semakin bertambah. Apa yang bertambah, apa yang berkurang? Yang bertambah tu kamu kena tengok dari segi apa? Dua ni. Panjang gelombang dengan laju gelombang. Kalau cetik ke dalam, dia bertambah. Panjang gelombang, laju gelombang. Dalam ke cetik, dia akan berkurang. Apa yang berkurang? Panjang gelombang dengan laju gelombang. Itu sahaja cara yang mudah untuk kamu hafal. Dan bila mana kamu dah hafal, maka bolehlah kamu melukis. Betul tak? Bila kamu dah hafal, maka bolehlah kamu melukis. Okey, dalam buku dia suruh kamu lukis dulu arah perambatan, kan? Lukis anak panah AB berseranjang AB ni pergi ke sini. Okey, lepas tu lukis garis normal berseranjang dengan sempadan kawasan dalam dan kawasan cetik di B. Okey, sini. Kemudian apa dia buat? Lukis anak panah. Lukis anak panah BC yang lebih mendekati garis normal AB untuk mewakili arah perambatan gelombang. Lukis 3 garis berseranjang dengan BC untuk mewakili muka gelombang biasa. Okey, ini adalah cara dibincangkan cara-cara macam mana nak lukis arah perambatan gelombang apabila melalui cetik ke dalam. Dalam ke cetik. Ini kawasan dalam, ini kawasan cetik. Apa yang terjadi? Jadi seperti mana saya cakap pada kamu lah, kamu kena ingat bila mana dalam ke cetik semakin berkurang. Dalam tu kan kita istilahkan sebagai banyak, cetik tu sedikit. Jadi kita boleh fikir, kita macam nak cara senang nak hafal, kita anggap okey, dalam ke cetik, maka banyak yang berkurang. Apa yang berkurang? Panjang gelombangnya berkurang. 1. Laju gelombangnya berkurang. 2. Dan satu lagi, disebabkan dia berkurang tu, dia akan dekat dengan garis normal. Jadi bila mana dia suruh kamu lukis, soalan suruh kamu lukis, maka first kali kamu lukislah garis normal dulu. Lukiskan garis normal. Okey, lepas tu arah perambatan. Bila mana kamu garis A, buatkan satu garis A ke B. A ke B, ke dia punya sini A, sini B. Okey, gunakan pembaris Okey, A pergi ke B. Lepas tu kamu kena ingat dalam ciri-ciri gelombang apabila dah melalui dalam ke cetik. Dalam ke cetik. Jadi kamu kena ingat bahawa arah perambatan lepas tu dia sebenarnya semakin mendekati garis normal. Dia kena dekat macam tu. Janganlah kamu buat jauh-jauh. Yang jauh-jauh tu itu ciri lain-lain. Ciri kalau cetik ke dalam. Kalau dalam ke cetik, dia semakin arah perambatan dia semakin mendekati dengan garis normal. Lepas tu bolehlah kamu lukiskan lukiskan frekuensinya, lukiskan panjang gelombangnya, lukiskan gelombang-gelombang yang berlaku selepas itu. Jadi seperti mana kamu tahu, panjang gelombangnya semakin pendek, semakin berkurang. Jadi kamu kena lukislah dia lebih rapat antara satu sama lain berbanding yang
pertama tadi, kan? Yang semasa melalui yang dalam ni. Di mana lukis nak semakin cetek ni, kamu dah tahu bahawa sifatnya dia semakin berkurang. Semakin berkurang panjang gelombangnya, semakin berkurang laju. Jadi kamu kena lukis dia punya garis-garis ni semakin mendekati antara satu sama lain berbanding yang ini punya, yang gelombang semasa melalui bahagian dalam. Okey, kita ada sedikit aktiviti dalam buku teks kamu. Saya minta kamu tolong lukiskan pembiasan gelombang apabila melalui cetek ke dalam ke cetek. Sila hafal sifat-sifat ataupun ciri-ciri gelombang setelah melalui pembiasan. Maka kamu akan barulah dapat melukisnya dengan tepat. Okey. Pergi kepada perbincangan mengenai pembiasan gelombang yang mana berlaku dalam kehidupan seharian kita lah. Okey, pada waktu siang, udara yang berhampiran permukaan bumi adalah lebih panas daripada udara di atas. Kawasan bawah ni dia lebih panas daripada bahagian yang atas. Bunyi bergerak dengan lebih laju dalam udara panas berbanding dengan dalam udara yang sejuk. Jadi seperti mana kita tahu, dalam udara yang panas ni, bunyi ni dia akan bergerak dengan lebih laju berbanding udara yang sejuk. Dengan itu, gelombang bunyi dibiaskan melalui permukaan bumi. Hal ini menyebabkan pemerhati mendengar bunyi yang lemah pada waktu siang. Jadi biasanya pada waktu siang ni kita akan mendengar bunyi yang ini maksudkan bunyi yang jauh-jauh lah. Bunyi yang jauh-jauh macam rumah jiran kita berada jauh ni, biasa berlaku di kampung lah kan. Pada waktu siang kita kurang sikit dengar kan. Tapi kalau pada waktu malam kita dapat dengar bunyi-bunyi yang jauh tu kan. Sebab apa? Sebab pergerakan gelombang tersebut kan. Pergerakan gelombang tersebut. Okey, pada waktu malam, udara yang berhampiran dengan permukaan bumi adalah lebih sejuk. Bawah ni sejuk kan. Gelombang bunyi dibiaskan mendekati permukaan bumi. Hal ini menyebabkan pemerhati mendengar bunyi lebih kuat pada waktu malam. Jadi waktu malam kita dengar lebih kuat. Pada waktu siang kita tak dengar lebih kuat. Sebab apa? Kamu tengok, dia punya pergerakan gelombang ni dia pergi ke atas kan. Dia pergi ke atas. Sebab apa? Bunyi bergerak dia lebih laju di kawasan panas. Kawasan panas dia lagi laju berbanding kawasan sejuk kan. Jadi bila mana dia macam tu, jadi kamu nampak udara bunyi ni gelombangnya terbias ke atas kan. Dia terbias ke atas menjauhi permukaan bumi kan. Kamu sedangkan kita berada di permukaan bumi. Macam tu penerangan dia. Kenapa pada waktu siang kita tak dengar sangat, sayup-sayup je ni kalau kita nak cerita, kalau macam jiran kita jauh kan, jauh tu kita nak dengar pada waktu siang tu kan, bunyi pun jauh-jauh. Tapi pada waktu malam kita macam dapat dengar tau. Dapat dengar. Sebab apa? Sebab ini pembiasan bunyi kan. Pada waktu siang udara ni di permukaan bumi ni panas, atas ni sejuk. Bila mana gelombang tu dia lalu, dia akan terbias menjauhi permukaan bumi. Tapi pada waktu malam pula, bawah ni sejuk kan, bumi ni sejuk, atas ni panas kan. Jadi bila mana itu terjadi, gelombang yang bergerak tu dia dibias mendekati bumi. Sebab apa? Kat sini dia bergerak sangat laju, yang bawah ni bergerak slow. Yang ni semasa waktu siang gelombang bergerak laju dekat permukaan bumi, yang atas pula slow jadi dia akan terpesong terbias ke atas dia akan terbias ke atas. Pada waktu malam dia akan terbias ke bawah. Okey, Rajah 5.41 menunjukkan fenomena pembiasan gelombang air laut. Tanjung ialah kawasan cetek, air cetek. Biasa tanjung ni kawasan air cetek kan. Di kawasan sini, di kawasan tanjung ni airnya cetek. Okey, manakala teluk pula ialah kawasan air dalam. Di kawasan teluk sini airnya dalam. Okey, sebelum menghampiri pantai.
Muka gelombang air hampir lurus dan selari kerana gelombang air bergerak pada kelajuan yang seragam. Jadi bila mana dia dah nak menghampiri pantai ni, kawasan pada sini gelombangnya selari sahaja. Kan? Tapi apabila gelombang tu dia nak pergi ke tanjung, okey, laju gelombang air semakin berkurang. Sebab apa? Dia nak daripada dalam nak ke cetek. Jadi sebab tu kamu akan nampak dia semakin lama semakin mendekati. Semakin lama semakin mendekati dia punya gelombang dia tu. Okey, muka air yang menuju ke arah teluk bergerak dengan kelajuan lebih tinggi. Dan panjang gelombang lebih besar. Okey, jadi kamu tengok, ni cetek nak ke dalam sebab teluk ni dalam. Teluk ni dalam. Jadi kamu fikir sinilah, bila mana cetek ke dalam, semakin bertambahlah dia punya apa? Dia punya frekuensi semakin bertambah. Apa lagi bertambah? Dia punya jarak, dia punya panjang gelombang semakin bertambah. Sebab itulah gelombang sini semakin lama makin besar. Ini makin lama makin kecil. Sebab apa? Ni dalam ke cetek. Ini cetek ke dalam. Kan? Okey. Muka gelombang air yang menuju ke arah teluk bergerak dengan kelajuan yang lebih tinggi dan panjang gelombang yang lebih besar. Hal ini menyebabkan muka gelombang membengkok dan mengikut tepi pantai. Jadi sebab itulah kamu tengok di kawasan teluk ni sebenarnya agak berbahaya. Sebab apa? Dia dalam. Dan juga kelajuan airnya dia lebih laju. Okey. Pembiasan gelombang air menyebabkan tenaga gelombang ditumpukan di kawasan tanjung, menyebabkan amplitude ombak lebih tinggi. Okey, di kawasan teluk tenaga gelombang disebarkan ke kawasan yang lebih luas, menyebabkan amplitude ombak lebih rendah dan air lebih tenang. Okey, tenang pun tapi kawasan teluk ni dia lebih dalam. Okey, jadi sebab tu kamu tengok kawasan tanjungnya ombaknya tinggi. Kan? Ombak dia tinggi. Dan di kawasan tanjung ni pula, di kawasan tanjung ni ombak dia tinggi. Sebab apa? Sebab amplitude. Kamu kena tengok juga, kan? Amplitude-nya dia akan lebih bertambah, kan? Pembiasan gelombang air menyebabkan tenaga gelombang ditumpukan ke kawasan tanjung, menyebabkan amplitude ombak lebih tinggi. Di kawasan teluk tenaga gelombang disebarkan ke kawasan yang lebih luas, menyebabkan amplitude ombak menjadi lebih rendah dan air lebih tenang. Okey, kita pergi ke part untuk kita akan buat pengiraan pula. Sebab apa? Kita dah pelajari mengenai sifat-sifat pembiasan gelombang tu. Lepas dia melalui gelombang, apakah akan terjadi, bagaimana ciri-cirinya, dan sekarang ni kita pergi kepada masalah melibatkan pembiasan gelombang. Macam mana nak selesaikan, bila mana ditanya soalan lah. Okey, pembiasan gelombang adalah disebabkan oleh perubahan laju gelombang. Jadi bila mana semakin daripada cetek dalam ke cetek ke dalam, yang akan berubah adalah laju gelombang dan juga panjang gelombang. Bagi gelombang air, laju gelombang berubah bila kedalaman air berubah. Kan? Hal ini menyebabkan panjang gelombang turut berubah. Walau bagaimanapun frekuensi gelombang tidak berubah sebab frekuensi gelombang adalah ditentukan oleh frekuensi getaran di sumber gelombang itu. Okey. Rajah 5.42 menunjukkan perubahan laju dan panjang gelombang apabila gelombang air merambat dari kawasan dalam ke kawasan cetek. Jadi kamu tengok ni kawasan dalam. Kawasan dalam kamu akan dapati bahawa panjang gelombangnya akan lebih besar. Banyaklah, besarlah kan. Bila mana dia dah semakin pergi kawasan cetek, panjang gelombangnya akan lebih kecil. Kan? Seperti mana saya cakap kepada kamu, dalam ke cetek banyak yang akan berkurang. Apa yang berkurang? Dari segi panjang gelombangnya dan juga laju gelombangnya. Okey, jadi daripada rumus V sama dengan frekuensi darat panjang gelombang. Ini rumus asal dia. Okey, di kawasan dalam V1 sama dengan F frekuensi darat dengan panjang gelombang 1. Di kawasan cetek V2 ni sama dengan frekuensi darat panjang gelombang 2. Okey, 1/2 memberikan
1 bahagi dengan 2. Maksudnya yang ni kita bahagikan dengan yang ni. Yang ni bahagikan yang ni. Apa yang kita akan dapat? Okey, kita kata V1 per V2 sama dengan panjang gelombang bahagikan dengan panjang gelombang yang kedua. Okey, kenapa dipotongnya frekuensi? Frekuensi kan dia sama, dia tak berubah. Jadi kita boleh potong. Kalaulah frekuensi ni nilainya 5 contoh, maka untuk kawasan cetek pun frekuensinya tetap 5. Jadi kita boleh potong sahaja. Bila kita potong, tinggallah ini sahaja. Jadi kamu boleh kira lah menggunakan rumus ini untuk mengirakan laju gelombang. Laju gelombang ataupun panjang gelombang. Apabila sesuatu gelombang tu dah melalui satu kawasan dalam ke pendek ataupun sebaliknya. Okey. Contoh soalan. Satu gelombang satah mempunyai panjang gelombang 2 cm. Panjang gelombang dia 2 cm. Jadi dalam kita punya fikiran kita dah tahulah. Okey, jadi panjang gelombang sama dengan 2 cm. Okey, dan laju gelombangnya adalah 8 cm per saat. Okey, V 8 cm per saat. Merambat merentasi kawasan cetek. Maksudnya dia ni daripada dalam ke cetek. Apabila gelombang tersebut melalui kawasan dalam, merambat merentasi kawasan cetek. Apabila gelombang tersebut memasuki kawasan dalam, laju gelombang menjadi 12 cm per saat. Okey, ini maksudnya ni V2, ni V1, ni panjang gelombang 1. Okey. Tentukan nilai panjang gelombang di kawasan dalam. Jadi kamu boleh pakailah rumus ini. Kamu boleh pakai rumus ini. Kamu boleh pakai rumus ini untuk mendapatkan salah satunya. Salah satu nilai inilah. Okey. V1 dia dah bagi dah tadi, panjang gelombang yang asal ni V1 berapa? 8. So kamu letak 8. Panjang gelombang dia tadi mulanya 2. Lepas tu dia dah lalu kawasan dalam, laju dia bertambah. Okey, V2 adalah 12. Okey, berapakah panjang gelombang untuk yang kedua ni? Jadi kamu selesaikan ni, ni darab silang ke apa? Last kamu dapat macam ni, selesaikan kamu dapatlah 3 cm. Okey, jadi kamu nak kena tanya balik, betul ke jawapan 3 cm? Cuba kamu ingat balik cirinya. Apabila cetek ke dalam, semua akan bertambah. Cetek ke dalam akan bertambah. Jadi panjang gelombang akan bertambah, laju gelombang akan bertambah. Jadi kamu bandingkan dengan panjang gelombang asal 2 cm. So jawapan kamu 3 cm. Jadi betul lah, dia semakin bertambah. Contoh kalau kamu dapat result 1.5 cm, logik tak? Tak logik. Sebab apa? Dia ni pergi daripada gelombang tu bergerak daripada cetek ke dalam. Sepatutnya akan lagi bertambah. Kalau dalam ke cetek, barulah dia akan berkurang. Jadi kalau kamu dapat result kurang daripada 3 cm, kurang daripada 2 cm ni, maka jawapan kamu salah. Kalau kamu dapat lebih daripada 2 cm, kamu boleh kaitkan dengan logik lah. Logik lah jawapan kamu macam itu. Okey. Sekarang ni soalan kedua pula. Saya berharapkan soalan itu bertentangan daripada yang sebelum ni lah. Okey. Rajah 5.43 menunjukkan perambatan gelombang air dari kawasan P ke kawasan Q yang berbeza kedalaman. Laju gelombang tersebut ialah 18 cm per saat di kawasan P. Tentukan laju gelombang tersebut di kawasan Q. Okey. Dia daripada P pergi ke Q. Ke sini. Apa yang kita faham daripada dia punya panjang gelombang ni, daripada panjang dia jadi kecil ini. Apa yang kita faham kalau macam ni? Apa yang kita faham? Yang kita faham kalau macam ni, dia ke arah kawasan cetek. Kan? Arah perambatan dia daripada P ke kawasan Q. Jadi P ke Q. Jadi P ni dia punya panjang gelombang dia lebih panjang daripada Q. Jadi kita dapat tahu ini dia bergerak daripada kawasan dalam ke kawasan cetek. Okey, laju gelombang tersebut ialah 18 cm di kawasan P per saat.
Tentukan laju gelombang di kawasan Q. Okey, jadi kamu bolehlah buat macam ni. Okey. Sekarang ni di kawasan P, di kawasan P tu panjang gelombangnya, kan, kamu tengok 1 2 3 4 5. Tolak 1. Jadi kita kira tengah-tengah dia ni saja. 1 2 3 4. Okey, dia ada 4. Kan? Sebab apa? Sebab kita nak kira macam ni. Ni ada kawasan ni ada kawasan puncak, kawasan puncak. Turun gitu, gitu. Gitu. Kan? Okey, jadi jarak antara dua puncak ni itulah kita katakan dia sebagai panjang gelombang. Jadi kita kira kan, okey, berapa dia punya jarak pergerakan dia? Gerakan dia 12 cm. Kan? Dan dia ada 4 dia punya panjang gelombang dia tu ada 4. Kan? Sini lengkap. Ini lengkap, satu gelombang yang lengkap, satu gelombang yang lengkap, satu gelombang yang lengkap, maksudnya ada 4. Jadi 4, jadi dia punya panjang gelombang dia tu sama dengan 3 cm. 12 bagi 4 adalah 3 cm. Okey, manakala di kawasan Q, panjang gelombang di kawasan Q pula panjang gelombang dia, kamu tengok dia punya jarak dia ni, jarak. Okey, jarak dia ni 12 cm. Okey, berapakah gelombang yang lengkap dalam ni kawasan ni? Kirakan 1 2 3 4 5 6 7 8. Kan? 1 2 3 4 5 6 7 8. Kan? Ada 8. Jadi dia punya jarak dia 12. Bahagikan dengan 8, maka kamu akan dapatlah dia punya panjang gelombang. Jadi panjang gelombang dia kamu tahu 1.5 cm. Kan? Panjang dia 1.5 cm. Okey, jadi kamu dah tahulah dia punya panjang gelombang 1 3 cm, panjang gelombang 2 8 cm. Jadi hal laju pun dia dah beritahu kamu tadi, yang P punya adalah 18 cm per saat. Masukkan dalam rumus yang ini, masukkan dalam rumus ini, dan kamu carilah yang kita nak cari tu, V2 tu, dan selesaikan, kamu dapat 9 cm per saat. Okey, selain daripada itu, kamu mungkin tanya saya, mungkin payah sangatlah nak faham ini kan. Macam mana pula boleh dapat ni? Sebenarnya kita nak cari ni. Kita nak cari jarak antara sini. Berapa panjang dia ni? Kan? Berapa panjang antara sini ke sini? Kita nak tahu. Jadi panjang dia dah bagi kamu sini 12 cm. Sini 12 cm kan? Kamu bahagikan dengan 4. Siapa? Kita kiraan kita sini 1 2 3 4. Yang panjang sini tambah dengan panjang antara sini ke sini, sini ke sini, sini ada 4 ni. Berapakah bila mana kita bahagikan keseluruhan panjang ni dibahagikan dengan 4, maka kita akan dapatlah satu panjang gelombang sini. Jadi jarak antara sini ke sini adalah bersamaan dengan panjang gelombang. Itu je cara senang untuk mudah kamu faham.